Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. 弟兄姐妹，早上好， Sekali lagi selamat pagi. 早上好。 Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Kongsi Sinyen buat kita semua. 在这里，我祝大家恭喜新年。 Saya sudah tidak ingat kapan terakhir sekali saya berkhotbah di GKY PIK, sudah lama sekali. 传道已经不记得了最后一次来到 GKYP 讲到是什么时候， Yang pasti sebelum masa COVID, pandemi COVID, saudara 应该 sekalian. 是疫情之前的时候。 Tahun 2020, saudara masih ingat terjadi COVID, kemudian gereja tutup, tidak ada ibadah on-site. 2020年，疫情开始进入印尼，然后教会就开始转到线上崇拜。 Kemudian tahun itu 2020 saya mulai studi dan tahun 2021 awal saya berangkat ke Amerika dan baru kembali tahun 2024 kemarin. 然后2021年，传道就去美国，继续他的学业。 Dan bersyukur sekarang hari ini ada kesempatan kembali bisa merayakan Imlek bersama dengan saudara sekalian di GKY PIK, sekaligus kita memasuki masa prapaskah minggu yang pertama. 然后也很感恩，今天可以回到 GKYP 来庆祝春节，也是进入受难节的第周。 Saudara gereja menyusun tema dari 7 perkataan Yesus, ya, dari 7 minggu ke depan, 7 atau 8 minggu ke depan kita akan membahas tema-tema tentang akulah, perkataan ego eimi dari Tuhan Yesus, perkataan akulah. 就是教会已经有了一系列的主题，就是从7个星期的主题，就是以耶稣的话，就是我是的这个主题。 Saudara tahu di dalam Injil Yohanes itu ada 7 kali dicatat akulah, 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 perkataan dari Tuhan Yesus. 弟兄姐妹都知道，在约翰福音里有出现了7次的我是。 Dan hari ini kita masuk di dalam akulah, the great I am yang pertama, akulah roti hidup. 今天我们要我们的主题就是我就是生命的粮。 Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal ke-6, ayat yang ke-32 hingga 35. Nanti kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini. 我们要进入读经的是约翰福音第6章的32节。 Yohanes 6 ayat 32, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. 约翰福音第6章32节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。” 耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来必定不饿，信我的永远不渴。” Saudara sekalian, dikatakan di ayat 35, akulah roti kehidupan. 弟兄姐妹，在35节那里说了：“我就是生命的粮。” Kita akan merenungkan bersama-sama apa artinya Yesus mengatakan akulah roti hidup atau roti kehidupan. 我们要一起来思想，什么就是我就是生命的粮。 Tapi sebelum itu saudara sekalian, kita mau melihat satu hal. Kita baru saja merayakan Imlek hari Senin, hari Selasa kemarin, bukan? 我们要看，刚刚我们是不是在庆祝春节？ Saudara, kalau kita merayakan Imlek,
Imlek itu identik dengan apa? Identik dengan makan-makan, ya kan? 我们在庆祝春节的时候，我们在做什么呢？我们都知道春节都跟吃有关系。 Imlek adalah waktu untuk kita reuni, keluarga kumpul, dan kita sama-sama makan di malam Imlek. Bahkan keluarga-keluarga yang datang dari jauh biasanya datang untuk bersama-sama makan bersama. Biasanya di rumah dari keluarga yang paling tua, papa, mama, kalau masih ada. 春节我们常常就是跟家人一起吃团圆饭，也是聚在一起来去到家长的那个家聚在一起，在那里过春节。 Dan makan bersama bagi orang Tionghoa itu bukan sekedar makan. 吃团圆饭对华人来说不仅仅是吃饭， Makan itu ada maknanya. 吃饭它也是有含义的。 Jadi bukan sekedar makan lalu selesai pulang, tapi makan itu sendiri penting karena makan itu melambangkan apa? Melambangkan persekutuan, keharmonisan satu dengan yang lain sebagai satu keluarga. 是我们知道，吃团圆饭，吃饭一起吃饭，不仅仅是吃完饭就回家，但是吃团圆饭的含义就是我们要与家人一起团结和谐。 Budaya kita, budaya Tionghoa sangat menekankan kekerabatan, pentingnya keluarga. 华人的文化很注重团结， Dan orang bisa pergi merantau kemana-mana, tapi 1 kali 1 tahun minimal, itulah waktu semua keluarga kumpul, merasakan kembali kehangatan, keharmonisan keluarga. 平常的日子可以个人做个人的，但是到了春节一定要回到家来团结。 Di dalam tradisi biasanya makan Imlek itu di dalam meja yang bundar, meja yang bulat, itu pun ada artinya. 平常过春节的时候，吃团圆饭的时候，都要坐在圆形的桌子上，那是有 Meja 含 yang 义的。 bundar itu melambangkan adanya keutuhan. 圆的桌子是表示有圆满的和谐。 Meja yang bundar itu melambangkan bahwa satu sama lain itu bersatu, harmonis. 那也象征团结和谐。 Dan kemudian yang dimakan apa saudara sekalian? 然后接下来食物有什么呢？ Nah, setiap keluarga, satu keluarga dengan keluarga yang lain mungkin bisa berbeda-beda ya jenis makanan yang dimakan. 可能每个家庭吃的都会不一样， Tetapi rata-rata ada kira-kira beberapa ini ya. 但是大概都有这些。 Apa misalnya? 有什么呢？ Biasanya ada ikan. 有鱼。 Ada ikan. Kenapa? Ikan bukan sekedar makan ikan, tapi ikan itu melambangkan sesuatu. 鱼不仅仅是鱼，但是这是有象征着什么呢？ Melambangkan apa saudara sekalian 象征 kalau makan 什么 ikan? 呢？ Biasanya ikan itu juga ikan utuh, ikan yang tidak boleh dipotong. Jadi dari kepala sampai ekor, 1 ekor penuh gitu ya. 平常这鱼都是完整一整条的鱼，不可以把它断的一条鱼。 Di dalam Imlek kita makan ikan melambangkan nian nian you yu, ya kan? 我们春节的时候吃鱼的含义就是年年有余 Tahun-tahun，ada apa? Ada kelebihan, ada surplus, ada yang lebih. 每年都有剩余。 Lalu kita makan apa lagi? 然后我们在吃什么呢？ Biasanya ada dumpling ya, tradisi tertentu itu ada dumpling atau kita sebut di sini di Indonesia seperti pangsit. 有的文化习俗他们都吃饺子。 Dumpling melambangkan apa? 饺子的含义是什么呢？ Dumpling itu ada daging diisi ya kan, kemudian ditutup dan bentuknya itu seperti uang emas di zaman Tiongkok kuno. 饺子里面有鲜肉，然后它的形状就好像古代的元宝。 Jadi bentuknya itu seperti uang, melambangkan bahwa tahun-tahun ke depan berharap ada kesuksesan, ada kemakmuran, ada kekayaan, kelimpahan dari Tuhan. 因为它的形状好像古代的元宝、古代的钱，所以它象征招财进宝。 Ada apa lagi? 还有什么呢？ Ada kue keranjang. 还有年糕， Nah, kue keranjang, kue yang manis, kue yang lengket, artinya apa? 就是年糕黏黏的、很甜的，它象征着什么？ Nah, secara tradisi tentu banyak pentafsirannya ya, banyak artinya.
当然，每个文化它的含义有些不同。 Tetapi kita orang Kristen, kita percaya bahwa di musim Imlek ini, dalam masa Imlek kita makan itu supaya ada peningkatan. Niankao, ya kan? Ada peningkatan, terus menerus naik. 当然，我们作为基督徒，我们相信年糕的含义就是年年高升。 Wah, ini pagi-pagi sudah ngomongin makanan ini, Chuan Tao. 这早上我们谈到了食物， Kita jadi lapar 我 ya. 们都感到饿了。 Nah, lalu apa lagi? Ada jeruk Mandarin yang warnanya orange. 然后接下来有橘子，它是金色的橘子。 Kenapa kok makan jeruk biasanya? 为什么要吃橘子呢？ Karena jeruk itu warnanya bagus, warnanya kuning, mengkilat seperti emas 因为 katanya. 它的颜色很好看，它就是像金子的颜色。 Sekali lagi melambangkan kelimpahan, kekayaan, kemakmuran. Ini doa dan harapannya. 这也是象征大吉大利，代表祝福和好运。 Lalu ada mie atau miswa atau bihun ya yang panjang, tidak boleh dipotong. 然后有面条，长长的面条，不可以断的面条。 Melambangkan apa? Melambangkan kelangsungan, melambangkan keberlanjutan, melambangkan umur yang panjang, berkat Tuhan yang tidak putus-putus. 这象征着什么呢？象征着越长就是长久的意思，就是长寿。 Dan biasanya juga ada ditaruh di meja, di ruang tamu, permen-permen yang manis gitu 然 ya. 后在家里我们都有预备那个糖果。 Dan biasanya ditaruh di dalam satu tempat yang sisinya ada 8 sisi. 然后我们都平常放在有八角的盒子里。 Nah, orang Tionghoa suka dengan angka 8, bukan? 华人很喜欢这个八字。 8 sisi artinya 8. 8 itu artinya infinity, tidak ada habis-habisnya. 八这个象征的则是吃不完的意思。 Ini adalah kerinduan setiap orang Tionghoa setiap tahun ketika merayakan Imlek. 这就是华人心目中渴慕的。 Jadi orang Tionghoa makan kumpul bukan sekedar makanannya, bukan sekedar kumpulnya, tapi ada maknanya. 所以华人聚在一起吃饭，不仅仅是吃饭，但是它有它的含义。 Ada satu kerinduan yang dalam di balik simbol-simbol makan bersama, makan keluarga, dan jenis-jenis makanan yang dimakan tadi. 这个象征的背后都是他们所渴慕的。 Jadi bagi kita orang Tionghoa ketika Imlek kita makan dan makan sesuatu itu seperti doa. Kita ada satu harapan. Harapan apa? 所以在我们吃这些食物的时候，就代表着我们心目中是有些渴望的。那个渴望、盼望是什么呢？ Doa harapan supaya keluarga kita utuh, supaya keluarga kita ada keharmonisan. 所以我们渴望、盼望我们的家庭可以团结、和谐。 Kita juga berdoa di tahun yang baru sepanjang tahun ada kesuksesan, ada keberhasilan. 我们也渴望有成功。 Kita berdoa supaya ada kedamaian, ada peace, ada shalom, ada kesejahteraan. 我们也祷告，想要有平安。 Dan kita berdoa supaya ini bukan hanya satu kali, tapi terus menerus. Itu doanya bukan? Yang panjang seperti miswa itu, seperti mie yang kita makan. 我们所渴望的，我们渴望不仅仅是短暂，但是我们要长久的。 Tetapi bukan hanya panjang, kita berdoa supaya sepanjang tahun itu hidup kita adalah hidup yang berkualitas. 当然，在这不是仅仅是长久，但是我们也渴望在一整年里，我们要有高质量的生 Terus 活。 menerus ada peningkatan, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ada pertumbuhan. 当然，我们想要有越来越好，越有长进。 Saya rasa semua orang mengharapkan dan berdoa untuk hal ini, bukan? 我觉得所有的人都在渴望祷告这些事。 Saudara mau tidak keluarga kita utuh dan harmonis? 弟兄姐妹，想不想我们的家庭可以团结和谐？ Pasti kita mau. 当然，我们要。 Saudara mau tidak hidup di dalam damai, di dalam sejahtera?
Tentu kita mau. 弟兄姐妹，想不想生活在平安里？当然，所有的人都想要。 Jadi sedalam-dalamnya hati kita, kita tahu hidup itu bukan cuma soal kerja, soal makan, soal apa yang dimakan. 当然，我们在的内深处都可觉悟到，我们生活不仅仅是这些我们吃什么、喝的什么。 Sedalam-dalamnya hati kita, apakah kita orang Kristen, apakah kita belum Kristen, kita tahu hidup ini ada sesuatu yang lebih dalam. 当然，在我们的内深处，不管是不是基督徒，我们需要一些更深的。 Kita hidup ini bukan sekedar kerja, makan, minum, tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari semua itu. 我们知道，我们的生活当中不仅仅是吃喝玩乐、事业等等。 Saudara, di dalam bahasa Yunani, di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru, itu ada dua kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata hidup. 弟兄姐妹，在希腊文我们的圣经里有两个词是用来表示生命的。 Dua-duanya diterjemahkan hidup di dalam bahasa Indonesia, yaitu kata bios dan kata zoe. 在这两个词都被翻译成生命，也就是 bios 和 zoe。 Dua-duanya artinya hidup. Bios itu hidup, zoe itu artinya hidup. 这两个词的意思就是生命 ，bios 也是生命 ，zoe 也是生命。 Tapi apa bedanya bios dengan zoe? 但是 bios 和 zoe 这里有什么区别呢？ Saudara, ketika Alkitab memakai kata bios, bios itu berkaitan dengan hidup jasmani kita ini. 当圣经里用到 bios 的时候 ，bios 的意思就是物质层面的生命。 Bios itu berkaitan dengan panjangnya hidup, umur kita. Ada yang masih muda, ada yang sudah mulai tua. Nah itu bios. bios 就是寿命有多长，就是有的年轻，有的老年人。 Bios itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan untuk menunjang hidup. Kita bekerja, kita makan, kita minum, kita bangun, kita cari nafkah. Semua itu bios. bios 也就是我们为了维持生活所做的事，就是我们的饮食啊、睡眠、工作、谋生、维持生活，跟这些维持生活都有连接的， Semua ini penting, saudara sekalian. 这些都很重要。 Kalau kita tidak ada nafas, kita tidak ada hidup. 如果我们没有气息，我们就不能活 Kalau 着。 kita tidak sehat, kita tidak bisa bekerja. 如果我们身体不健康，我们就不能工作。 Kalau kita kurang makan, kurang minum, kita sakit. 如果我们不能吃、不能喝，我们也生病了。 Bios itu penting. bios 很重要。 Tetapi Alkitab mengatakan ada yang kedua, bukan hanya bios, yaitu zoe. 但是圣经里有说到，除了 bios 还有 zoe。 Zoe berkaitan dengan hidup rohani kita. zoe 就是我们属灵的生命， Hidup kita yang kekal. 我们的永生。 Hidup yang bukan hidup sekarang saja, tetapi sesudah kita mati nanti, hidup kita mau kemana? Nah itu zoe. zoe 不仅仅是今世，但是我们去世以后的生活，那是 zoe。 Zoe itu adalah hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan makna, kepuasan, kepenuhan, keutuhan, damai sejahtera dari Tuhan. zoe 是高质量的生命，充满意义的生命，在主内丰盛、满足、完整、平安的生命。 Saudara, semua manusia, tadi saya katakan semua orang itu tahu hidup itu bukan sekedar urusan bios. 所有的人都知道，生活不仅是物质上的需要。 Semua orang tahu hidup ini bukan hanya urusan makan, minum, bekerja, tidur, makan, minum lagi, bekerja lagi, tidur lagi. Semua manusia tahu hidup itu lebih daripada itu. 所有人都知道，生活不仅仅是吃喝玩乐、工作、睡眠，一直的在重复。他们都知道，不仅仅是那些。 Semua orang mendambakan, merindukan zoe, merindukan hidup yang berkualitas. 所有的人都渴望生活当中有 zoe， 就是高质量的生活。 Kita kerja, tapi di dalam hati kita, kita ingin supaya kerja kita itu bermakna, bukan? 当然，当我们一直在工作的时候，我们也想要在我们的工作里也有意义。 Setiap hari kita kerja, ada satu waktu kadang-kadang kita kemudian berdiam diri.
saya ngapain ya? Saya melakukan apa ya sebetulnya? Kita tidak puas hanya kerja. Kita mau ada makna di dalam pekerjaan kita. 当我们每一天在忙碌工作的时候，可能有一天当我们静下来的时候，我们会思考，我为什么要这么拼命的工作？我想要在我工作里有更深的意义。 Kita melayani Tuhan mungkin di gereja. Kita melayani, terus-menerus akhirnya menjadi rutinitas. Kehilangan makna. Lalu kita diam, kita terdiam, kita mulai tanya, saya ngapain ya melayani Tuhan? Kok rasanya kosong, tidak ada maknanya. 可能我们在教会里一直忙碌的在侍奉，当我们在静下来的时候，可能我们在想，我为什么要这么忙碌的在侍奉了？其实我侍奉有什么意义呢？ Maka semua manusia, saudara dan saya, kalau kita mau jujur, sebetulnya kita semua mencari Zoe, mencari hidup yang berkualitas itu. 其实我们要诚实的说，当我们的生活当中，我们都在寻找这个 Zoe， 就是有质量的生活。 Dan kita semua ini manusia-manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka kita sedang mencari bagaimana kita bisa berdamai dengan Tuhan. 虽然我们作为罪人，我们都正在寻找我们要怎样才可以与神和好。 Sayangnya saudara sekalian, kita itu seringkali mencari Zoe itu di tempat yang salah dan dengan cara yang salah. 很可惜的，我们一直在错的地方和以错的方式来寻找 Zoe。 Kita pikir kalau kita mendapatkan kekayaan, makin kaya, maka saya akan mendapatkan hidup yang berkualitas itu. 我们以为当我们得到越多的财富的时候，我们就可以得到 Zoe。 Ternyata makin kaya, makin banyak pula kuatir di dalam hidup kita. 原来人越来越富有的时候，他心里面就越来越忧虑。 Kita pikir saudara sekalian, kita mendapatkan Zoe itu dari apa? Dari pengakuan manusia, dari puji-pujian dari manusia, penerimaan dari orang lain. 我们以为我们可以得到 Zoe， 当别人来评价我们的时候， Maka kalau orang memuji kita, wah kita senang sekali dipuji, diberikan apresiasi. 当人来称赞我们的时候，我们会感到很开心。 Tetapi waktu orang mengkritik kita, langsung kita hancur. 但是当人来批评我们的时候，我们就破碎了。 Kita mencari Zoe dari apa? Dari posisi, dari jabatan, dari kekayaan, semua itu. 我们寻找 Zoe 在我们的地位上、我们的工作上、我们的财富上， Tetapi semuanya akan sia-sia. 但这一切都会恍然。 Kenapa? 为什么呢？ Karena semua itu tidak akan memuaskan hati kita sedalam-dalamnya. 但因为这一切它不能满足我们的内心， Kita dicipta oleh Tuhan, 我们是神创造的， dan kepuasan kita adalah ketika kita kembali kepada Tuhan. 而我们的满足就是当我们回到神那里的时候， Sebelum saudara dan saya kembali kepada Tuhan, Tang- hidup kita pasti sia-sia. 那你和我还没回到神那里的时候，我们的生命是恍然的。 Kita mungkin kerja, 可能我们一直的在工作， mencari penghasilan, mencari kekayaan, mencari kesuksesan. 一直寻找财富，寻找成功。 Tetapi kalau tidak ada Tuhan di situ, 但是如果在那里没有神， saudara pasti tetap kosong. 你肯定是空虚的。 Saudara Blaise Pascal pernah mengatakan satu kalimat ini, kalimat yang terkenal, yang sudah sering kali dikutip. Blaise Pascal 他有一句话很有名的一句话， Bahwa di dalam hati kita sedalam-dalamnya itu ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. 在每个人的心中都有一个只有神才能填满的空缺。 Tidak ada yang lain yang bisa mengisi ruang kosong itu, hanya Tuhan di dalam Kristus. 唯有任何一切的东西都可以来填满它，唯有神才可以把它填满。 Saudara mau isi itu dengan posisi dan jabatan, saudara tidak akan mengalami kepuasan. 你想把这个空缺用地位来填满，它永远都不能填满。 Saudara mau isi itu dengan pengakuan penerimaan dari manusia,
puji-pujian dari manusia itu tidak akan memuaskan. 你想把别人的称赞把它填满，那也肯定不能把它填满的。 Saudara mau mengisinya dengan apa lagi? Dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, tidak akan bisa memuaskan. 可能我们想要把这世上一切美好的东西来填满它，肯定也不能把它填满。 Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa mengisi ruang kosong di dalam hati kita itu. 因为我们是神创造的，所以只有神才能填满这个空缺。 Dan itulah yang Tuhan Yesus janjikan kepada saudara dan saya. 那就是耶稣所应许赐给我们的。 Yesus bukan hanya mau memberikan kita bios. 耶稣不仅仅要赐给我们 bios， Ketika kita merayakan Imlek, kita berdoa, kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan hal-hal yang baik. Itu bagus, itu baik. 当我们过春节的时候，我们渴望可以得到财富、健康、长命，那是很好的。 Itu semua baik dan Yesus mau memberikan kepada kita semuanya itu. Nafas hidup, umur panjang, kesehatan. Kita bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa bekerja, cari nafkah. Semua itu Tuhan mau kasih kepada kita. 主耶稣他愿意赐给我们，就是生命的气息、寿命、健康，我们可以吃、可以喝，能有好的睡眠、工作、谋生。耶稣他要赐给我们这些， Tetapi lebih dari itu, Yesus mau memberikan apa? Memberikan hidup yang berkualitas. 但是 Zoe. 超越那些，主耶稣也想要赐给我们高质量的生命，也就是 Zoe， Hidup yang diperdamaikan dengan Allah. 就是与神和好的生命， Hidup yang bisa bersekutu lagi dengan Allah. 也是可以与神相交的生命。 Hidup yang kemudian bisa berdamai dengan diri kita sendiri. 也可以与自己和好的生命， Dan hidup yang kemudian berdamai dengan orang lain. 也可以与别人和好的生命， Itu hidup yang berkualitas. 那是高质量的生命， Dan itu yang Tuhan Yesus mau berikan kepada saudara dan saya. 那也是主耶稣想要赐给我弟兄姐妹与。 Dikatakan di dalam ayat 47 sampai 51 Yohanes 6 tadi. 在约翰福音的第6章47到51节里， Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai apa? Zoe, bukan bios, hidup kekal. 在47节里，我实实在在的告诉你们，信的人有 Zoe， 不是 Akulah Bios。 roti kehidupan. 我就是生命的粮。 Nenek moyangmu, ini berbicara kepada orang-orang Yahudi ya. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. 你们的祖宗，他们祖宗就是犹太人，在旷野吃过玛纳，还是死了。 Mana itu roti jasmani. 玛纳是我们吃的面包， Kalau orang makan mana, suatu hari orang itu tetap akan mati. 如果人吃了玛纳，他一天也是还是会死的。 Nah, Yesus mau mengatakan ada mana yang lebih penting. 耶稣说，有比玛纳更重要的， Inilah roti yang turun dari surga. 这就是从天上降下来的粮， Maksudnya adalah dirinya sendiri, Yesus Kristus. 也就是说他自己，耶稣基督， Siapa yang memakannya, ia tidak akan mati. 叫人吃了就不死。 Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. 我是从天上降下来生命的粮。 Saudara, mana di perjanjian baru itu turun dari surga, diturunkan oleh Allah Yahweh kepada orang Israel. 玛纳在新约里就是从天上降下来的， Dan Yesus sekarang mau mengatakan dia adalah Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk turun ke dalam dunia dari surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. 所以耶稣在这里说，他就是生命的粮，从天上降下来的粮，是阿巴父差遣他来到这个世界来拯救人的。 Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. 人若吃这粮，就必永远活着。
Itu juga dari kata zao, hidup, yang sama akarnya dengan kata zoe tadi. 那也是zao 跟 zoe 同样的意思的。 Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia adalah dagingku, kata Yesus. 我所要赐的粮就是我的肉。耶稣 Saudara, 说， konteksnya waktu itu adalah Yesus baru saja mengadakan tanda mujizat, memberi makan 5.000 orang. Saudara tahu cerita ini ya, dari sekolah minggu kita sudah tahu cerita ini. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 这个背景，这个背景就是耶稣刚刚行了神迹，就是以5饼2鱼喂饱5000人。我们都知道这个5饼2鱼的故事。 Wah, orang-orang banyak ini tentu senang sekali mendapatkan mujizat makan bergizi gratis, ya kan? MBG. 当然，这些人都很开心，他们可以吃到很饱， Maka mereka mengikuti Yesus terus. 所以他们一直的跟着耶稣。 Waktu Yesus menyeberang ke Kapernaum, mereka juga mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. 当耶稣要到加百农的时候，他们也一直的跟随着他。 Mereka bukan mau Yesusnya, mereka mau mujizatnya. 他们不是要耶稣，但是他们要神迹。 Hari ini banyak orang Kristen seperti itu, bukan? 今天也有很多基督徒都是这样的， Mencari Tuhan bukan untuk mendapatkan Tuhan. Cari Tuhan untuk mendapatkan mujizatnya saja. 寻找神不仅仅是不是要寻找这位神，但是他是要寻找他的神迹 Nah 而已。 inilah orang-orang itu. 这就是那种人。 Orang-orang ini sudah merasakan, mengalami mujizat dari Yesus. Dan sekarang mereka mengikuti Yesus. 因为他们已经经历了这些神迹，所以他们要一直跟随着耶稣。 Mereka berharap Yesus mengadakan mujizat lagi. 他们想要耶稣再行神迹。 Yesus tahu isi hati mereka. 耶稣知道他们的心里， Mereka hanya memikirkan makanan secara jasmani. 他们只想着他们肉体上的需要。 Maka Yesus mengalihkan perhatian mereka dari roti yang jasmani kepada roti yang rohani, yaitu hidup yang kekal. 耶稣把他们物质上的需要转移到永恒的需要。 Mereka hanya memikirkan bios, makan, minum. 他们只想着吃喝 bios。 Yesus mau mengatakan, hei, ada yang lebih penting, yaitu hidupmu, hidup yang kekal. 但是耶稣想要对他们说，有比这些更重要的，也就是永生。 Dan Yesus mau mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang dapat memuaskan kebutuhan rohani kita. 所以耶稣在这里想表示，他是唯一可以满足人属灵的需要。 Dialah satu-satunya yang menjanjikan kepuasan yang kekal bagi setiap orang yang mau datang percaya kepadanya. 他也是唯一应许给来到他那里并信靠他的人赐下永恒的满足。 Sebagaimana roti itu adalah makanan pokok yang bisa menopang kehidupan jasmani kita. 就像饼或粮食是可以维持肉体上所需要的主食， Maka Yesus mau mengatakan bahwa dialah satu-satunya roti dari surga. 所以耶稣说，他就是唯一从天上降下的粮。 Dia diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia. 他是阿爸父差遣他来到这个世界的， Menjadi satu-satunya makanan rohani yang bisa memberikan kepada kita apa? Hidup yang kekal. 作为唯一的属灵的粮，来使我们可以得到永生。 Saudara nanti di minggu-minggu ke depan kalau saudara ikut ibadah ya membahas tentang 7 perkataan I am dari Yesus ini, 弟兄姐妹，如果下个星期一直的在这里崇拜，我们就可以看到这个我就是的这个系列。 saudara akan melihat bahwa perkataan aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah pokok anggur, aku adalah kebangkitan dan hidup dan seterusnya. Itu mau menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia biasa, tapi dia Allah yang datang ke dalam dunia. 但是我们在这里，我就是的这个系列里，我们可以看到，他不是平凡的人，但是他就是神，他想要表示耶稣就是神。
Saudara, ada seorang teolog mengatakan kalau yang dari surga tidak turun ke bumi, maka yang dari bumi tidak bisa naik ke surga. 有一位神学家，他这样的说：如果在天上的没有降下来，那么在地上的也不可能可以上去。 Kalau yang dari surga tidak membuka jalan ke bumi, maka dari bumi tidak akan ada yang bisa buka jalan naik ke surga. 如果在天上的没有把这条路开了，那么在地上的也不可能有这条路可以到天上。 Maka Yesus Kristus bukan manusia biasa. 所以耶稣基督他不是平凡的人， Dia adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, diutus oleh Bapa, datang ke dunia untuk menjadi makanan rohani, menjadi roti hidup bagi saudara dan saya. 因为他是三位一体的神，是天父差遣他来到这个世界，使他把这个生命的粮可以赐给人 Dan 类。 Yesus di sini menggenapi perjanjian lama. 所以在这里，耶稣应验了旧约， Seperti roti mana diberikan kepada bangsa Israel di padang gurun untuk sementara waktu, 也就是在旷野中暂时赐给以色列人的玛纳， hanya 40 tahun. 也就是40年而已， Setelah itu tidak ada lagi. 然后这就没有了。 Dan sebetulnya mana itu menggambarkan Yesus yang akan datang. 那玛纳其实就代表着耶稣的到来。 Yesus yang akan datang dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib menjadi korban bagi kita, menjadi makanan rohani yang kekal bagi manusia berdosa seperti saudara dan saya. 所以耶稣的到来就是为了来救赎我们每一位，成为我们永恒的粮。 Saudara, hari ini sudahkah kita memiliki Kristus di dalam hidup kita? 弟兄姐妹，今天我们是在我们的生命是不是已经有了耶稣？ Saudara, kadang-kadang hidup kita berlangsung, berjalan, rutin hari demi hari. Kita tidak pernah memikirkan hal-hal seperti ini. 可能我们每一天都这样的过着，没有在思考我们的生命。 Hari-hari kita berjalan dengan rutin. Kita bekerja, kita ngurus anak, antar anak ke sekolah, kita pergi melayani di gereja, ikut kegiatan di gereja, kita melakukan ini dan itu. Hidup kita 99% hanya urusan bios. 当然，我们可能每一天都在重复的工作等等活动，但是我们所做的这些都是 bios。 Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. 今天早上，神要对我们每一位说话。 Sudahkah kita memiliki hidup yang berkualitas? 我们是否已经有了 Sudahkah kita memiliki hidup yang diperdamaikan dengan Allah? 我们的生命是不是已经与神Berdamai dengan Allah. 已经与神和好了？ Sudahkah kita memiliki hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan? 我们的生命是不是已经与神一起相交？ Ataukah hidup kita masih jauh dari Tuhan? 是不是我们的生命还是在远离神？ Kita bekerja, kita mengejar karir, kita mengejar kesuksesan, tapi tidak ada Tuhan di situ. 我们一直的在工作，追求成功，但是在那里没有神， Maka Tuhan memperingatkan semua itu akan berakhir dengan sia-sia. 所以神一直在提醒我们，这一切最终都是枉然的。 Alkitab pernah mengatakan satu cerita tentang orang kaya, tapi akhirnya kehilangan semuanya, kehilangan nyawanya. 在圣经里有一个故事告诉我们，有一个富有的人，到了最后，他都失去了一切，甚至他的生命。 Dan Yesus mengatakan apa? Buat apa, untuk apa seseorang memiliki seluruh isi dunia, tapi kehilangan nyawanya. 所以在那里，耶稣说，那个人他拥有了世界的一切，但是他失去了他的生命，那有什么用呢？ Yesus datang mau menjadi roti hidup bagi saudara dan saya. 耶稣的到来，想要你和我都可以得到这个生命的粮。 Syaratnya apa? 它的条件是什么呢？ Syaratnya sebetulnya sangat sederhana. 其实它的条件很简单，
percaya. 也就是信。 Saudara, di ayat 28 dan 29, 弟兄姐妹，在28和29节， orang-orang yang berdatang kepada Yesus itu bertanya, apa yang harus kami lakukan? 那些众人问他说：“我们当行什么？” Sebetulnya jawaban Yesus ini agak aneh. 其实耶稣的回答有点奇怪。 Yesus mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. 耶稣在那里说：“这就是做神的工。 Nah, kalau kita dengar kalimat itu, oh, apa? Apa pekerjaan yang dikehendaki Allah? ”那么什么是叫做神的工呢？ Pelayanan, 服侍吗？ jadi hamba Tuhan, 作为神仆吗？ memberi persembahan, 奉献吗？ atau apa? 或者什么？ Melayani Tuhan, 来服侍吗？ menolong orang miskin. 帮助穷人吗？ Pekerjaan apa yang dikehendaki Tuhan? 什么是叫做神的工？ Tapi jawaban Tuhan justru aneh. 所以我们却觉得这神的答案很奇怪， Pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah apa? 就是做神的工就是Percaya. 信。 Percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. 信神所差来的， Saudara, seperti roti itu harus dimakan agar tubuh kita tetap hidup. Demikian pula, Yesus harus diterima dengan iman agar jiwa kita memiliki hidup yang kekal. 就像我们吃的粮，使我们的身体可以生存，耶稣也是如此，必须以信心接受，使我们的灵得着那永生的生命。 Saudara, kalau ada saudara menderita satu penyakit misalnya, contoh saja, lalu ada satu obat yang saudara tahu manjur, pasti saudara akan sembuh kalau minum obat itu, 譬 tapi saudara nggak mau makan, bagaimana? 比如说我们生病了，但是有一个药，我们知道它可以来医治我们的病，但是我们不愿意喝这个药，那怎么样呢？ Kalau saudara mau tahu obat itu manjur, saudara percaya obat itu manjur, saudara makan baru saudara sembuh, bukan? 如果你知道了这个药可以医治你，那么你必定要把这个药吃下去。 Sama dengan ini saudara sekalian, saudara tahu Yesus roti hidup, tapi kalau saudara tidak mau percaya kepada Yesus, percuma. 跟这个也一样，我们知道了耶稣是生命的粮，但是我们不可去信他，那也是Saudara 枉然的。 Kenapa manusia itu sulit sekali percaya kepada Tuhan? 为什么人很难的去信上帝？ Sejak kejadian pasal ketiga, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Masalahnya apa? 就自从亚当与夏娃犯罪以后， Kenapa manusia sulit percaya kepada Tuhan? 为什么人很难信上帝？ Ada satu kutipan mengatakan sebetulnya akar dari kenapa kita sulit sekali percaya adalah apa? Sikap self-sufficiency, merasa diri cukup. 就是有一个使我们很难的去信神的，就是自我满足。 Kita merasa diri kita bisa. 我们自以为我们可以的， Saya bisa kok, saya akan kerja keras, saya akan berjuang di dalam hidup ini. 我觉得我是可以的，我会再努力，我会再拼命， Saya akan membesarkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang sukses, saya bisa. 我会养大我的孩子，我们会抚养他成为成功的人。 Saya ingin hidup saya damai, saya ingin hidup saya sejahtera. Oh, saya bisa dengan kekuatan saya sendiri. 我可以我以自己的能力来有过着平安的生活。 Sebetulnya ini adalah dosa yang sangat-sangat parah. Karena apa? Membuat kita tidak mau kembali kepada Tuhan. 其实这也是一种罪，使我们不能回到神那里。 Dikatakan di dalam kutipan ini, if you are self-sufficient, you have no need of God. Kalau kita merasa diri kita cukup, kita akan merasa tidak butuh Tuhan. 如果你是自我满足的人，你不需要上帝。 If you have no need of God, you do not seek Him. Kalau kita tidak rasa butuh Tuhan, kita tidak akan cari Tuhan. 如果你觉得你不需要上帝，你就不会去寻找他。 Dan if you do not seek Him, you will not
find him. Kalau kita tidak mencari dia, kita tidak akan menemukan dia. 如果你不去寻找他，那你就不会找到他。 Maka hari ini, pagi ini, di dalam peringatan perayaan kita, saudara sekalian, 所以今天早上在我们庆祝新年的时候， mari kita cek hati kita masing-masing. 我们来审查我们的心， Kita menjalani hidup hari demi hari. 我们过着每一天， Apakah kita menjalaninya dengan sikap seperti ini, self-sufficient? Saya nggak butuh Tuhan. 是否我们都是自我满足的人？ Saya cuma butuh diri saya sendiri. 我不需要上帝，我只需要我自己， Dan saya butuh koneksi-koneksi yang tepat. 我只需要与人之间的关系，靠 Kenal 关 orang 系， yang tepat, maka saya akan sukses. 靠关系我就会成功， Tidak. 不会的， Kita harus kembali kepada Tuhan. 我们必定的要回到神 Tidak 那 ada 里。 manusia yang bisa hidup tanpa Tuhan. 没有人可以，没有神，我们是不可以生存的。 Hanya ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan. 只要我们回到神那里，我们才可以得到丰盛的生命。 Saudara, saya akan tutup dengan satu cerita. 弟兄姐妹，我要传道要以一个故事来做结尾， Bukan cerita, tapi prinsip hidup yang berbeda dari 3 generasi yang berbeda. 也不是故事，就是人类三代生活的原则。 Nah, saudara, mungkin saudara pernah dengar ya peribahasa orang Indonesia, berakit-rakit dahulu, ke hulu, berenang-renang ke tepian. 可能 Artinya ini ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. 可能我们也有听过印尼话的一个成语的意思，就是先劳力后享乐。 Tapi ini prinsip hidup dari generasi yang kakek nenek kita. 但是这个原则是我们祖父母那一代的原则， Wah, mereka berjuang mulai dari nol. 他们从零开始拼命 Mereka 努力， kakek nenek kita tidak peduli akan diri mereka sendiri. Yang penting anak-anak saya semua jadi orang. Yang penting anak-anak saya semua sarjana. Yang penting semua anak-anak saya nanti masa depannya sukses. Nggak peduli dengan diri kita sendiri. 他们那一代不管他们自己，但是他们努力拼命的只为他们的孩子，只要可以把他们抚养长大成功， Ini generasi kakek nenek kita, ya kan? 那就是我们祖父母的那一代， Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. 是先劳力后享乐。 Dirinya sendiri nggak pernah lihat apa itu Amerika kayak apa. Tapi 3 anaknya semua lulus dari Amerika. 他自己都没看过美国是什么样子的，但是他的3个孩子都可以 Sampai 到美 anaknya 国留 lulus 学。 kembali ke Indonesia. Ini orang tidak pernah pergi ke Amerika. Tapi dia bisa cerita kepada toko sebelah gitu ya. Anakku semua lulus dari Mekwo gitu kan. 但是当他这3个孩子都从美国毕业回来了，他也没去过美国，但是他可以跟他的邻居说：“我的孩子都是美国毕业的。” Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. 就是先劳力后享乐。 Tapi generasi kita mengatakan, saya nggak mau hidup seperti itu. 但是我们这一代说：“我不想这样的生活。” Papa mama saya sampai tua nggak pernah menikmati apa yang mereka cari duit sampai capek, nggak pernah menikmati. 我的爸爸妈妈他们从来都没有享受过，他们都一直的在赚钱，但是没有享受。 Buat apa kita cari duit capek-capek, tapi nggak pernah menikmati? 我们一直的拼命赚钱，但是没有享受。 Nah, maka generasi kita dibalik. So- Bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. 所以我们这一代的原则就是先享乐再劳力。 Mumpung masih muda, bersenang-senang dong. Nanti kalau sudah tua, mau pergi ke China, jalan jauh, sebentar sudah capek, bukan? Nah, mumpung masih kuat, ayo pergi. 趁着年轻，我们还有体力还很好，我们可以一直的去旅行走走。如果老了，体力不行了，我们都不可能去看了。 Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan zaman kita ada fasilitas kredit card. Bayar kredit card dulu, bayarnya nanti. 接下来我们现在有信用卡，先用再付钱。 Pergi dulu ke Jepang, pergi dulu ke Korea. Nanti setelah pulang baru hitung-hitungan ya, baru cicil. Nah, 先去 yang 旅 penting 行， menikmati dulu. 后来再计算。最重要的就先享受。
Nah, itu generasi kita, saudara 那 sekalian. 就是我们的这一代。 Bagaimana dengan generasi anak-anak kita? 那么我们的下一代，我们孩子的那一代是怎样呢？ Mereka beda lagi, saudara sekalian. 他们又不一样了。 Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. 先享乐，再享乐。 Kalau bisa senang-senang terus, kenapa harus ada susahnya? 如果可以一直的在享乐，为什么要劳力呢？ Biar yang susah itu papa mama. 就给父母他们劳力， Kita tinggal menikmati. 我们就只顾着享受。 itu generasi anak-anak kita, bukan? 那就是我们孩子的那一代。 Nah, saudara, ini tentu saja hanya seperti humor ya, seperti belum tentu benar. 这一切不一定是正确，但是就是这样。 Tapi ini hanya untuk membuat kita berpikir, sebetulnya mana hidup yang paling berkualitas dari tiga ini? 但这些都可以让我们思考，其实这三个原则当中，哪一个是最有质量的生活呢？ Kalau hari ini jemaat disurvei, kira-kira menurut jemaat mana hidup yang paling berkualitas? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? 如果我们今天做调查，大概是哪一个原则就是最有质量的生活呢？ Generasi yang lebih senior akan bilang, yang pertama Pak, 可能老一辈的都说，第一个原则， hidup ini perjuangan. 这生活就是要拼命， Hidup ini harus berkeringat. 生活就是要劳力， Baru kita bisa menikmati kesenangan. 那所以我们才可以 Nah, 在 mungkin 享受， bisa berbeda-beda ya. 可能都会不一样。 Tapi bagi orang Kristen bagaimana, saudara sekalian? 但是对于基督徒是什么原则呢？ Bagi orang Kristen, 对于基督徒， masalahnya bukan susah dulu atau senang dulu atau senang dulu atau susah dulu. 不是在于先享乐或再劳力，或者先劳力再享乐。 Bagi orang Kristen, hidup boleh susah, tapi susahnya ada Tuhan di situ. Amin. 对于基督徒来说，生活可以苦，但是在苦中有上帝。 Bagi kita orang Kristen, hidup kalau senang tapi tidak ada Tuhan sia-sia. 对于基督徒来说，如果你的生活也是享乐的， Jadi- 但是在那里没有神，也是枉然的。 Jadi bagi kita bukan masalah susah dulu atau senang dulu, 所以对我们来说，不是先享受或者先劳力， tapi apakah hidup kita berkualitas? 但是我们的生活是不是有质量？ Apakah ada Tuhan di situ? 在我们的生活当中，是不是有神？ Maka Yesus menegaskan bahwa mencari kepuasan dalam hal-hal yang duniawi semuanya akan sia-sia. 所以耶稣在那里在强调，世界的物质上寻找满足，最终都是枉然的。 Dan dia mengundang kita untuk datang percaya kepada dia. 所以他邀请我们来到他那里，信他。 Dia mengatakan di ayat 27, berkerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, So- melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. 所以在27节里，那里说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。” Hari ini hanya satu pertanyaan saya kepada saudara. 今天就只有一个问题要给大家： Sudahkah engkau memiliki Kristus, sang roti hidup itu, di dalam hidupmu? 是否你的生命当中已经拥有了基督这个永恒生命的粮？ Mari kita tundukkan kepala. 我们一起低头祷告。